sistem ekonomi Buddhis, sistem ekonomi Islam, sistem ekonomi Dubai, Abu Dhabi, Qatar. Ini bohong semuanya. Sistem ada dua saja. Sistem ekonomi sosialis, sistem ekonomi kapitalis. Yang lain itu ada kooperasi lah, gotong royong. Itu bukan. Korupsi itu bukan. Economic system, there are only two economic systems that exist in this bloody planet Earth. Remember that and take that. The rest are variation, cooperation, collectivization. These are all variation of two economic systems. And I hope it's as clear as daylight, as clear as Strait of Malacca. I hope so. Okay. Karena selalu timbul, oh sosialis ni tak percayakan Tuhan. Apa hal sosialis tak percayakan Tuhan? Sosialis ni economic system. Dia tak percayakan Tuhan atau percayakan Tuhan, dia masuk surga, tak masuk surga, tak timbul perkara itu. Dia sembahyang ke, dia makan bak putih pun tak timbul. Yang penting adalah economic system. Jelas ya? Okey. Jadi tentang economic system ini, saya memegang mazhab sosialisme kerana hanya mazhab sosialisme hanya menggunakan metodologi Marxis. Baru saya memahami bagaimana dunia ini dilahirkan, bagaimana dunia ini timbul, bagaimana dunia ini terbit, bagaimana social economic system itu muncul, dan bagaimana kapital itu muncul, bagaimana harta kekayaan terdiri, bagaimana orang mengumpul harta, bagaimana bangunan Chinese Assembly Hall itu terdiri, bagaimana KLCC itu terdiri, hanya dengan menggunakan pandangan pendekatan Marxisme. Tidak ada lain lagi. Kalau sesiapa ada cara untuk menerangkan bagaimana harta kekayaan itu timbul, datang jumpa saya akan beralih masa. Saya akan sanggup bersunat sekali lagi. Hanya kaum Marxis yang menerangkan sejelas mungkin melalui pendekatan bagaimana teori pengumpulan harta. Pengumpulan harta ini muncul daripada the excess labor, kelebihan tenaga tuan-tuan itu yang dikumpulkan oleh kaum pemenang, itulah yang menjadi harta kekayaan. The surplus value of labor, nilai lebihan tenaga tuan-tuan yang memburuh itu. Kalau tuan bekerja di bank, gaji tuan katakanlah RM2.50 1 jam, seharusnya tuan dibayar 5 jam RM5, RM2.50 itu dikumpulkan oleh tauke tuan pemilik bank itu. Itulah yang menjadi harta kekayaan tuan punya bank. That explain to me. Tidak diterangkan di dalam Islam, tidak diterangkan dalam buku kitab Bhagavad Gita, tidak diterangkan dalam kitab Injil, Taurat, Zabur, tidak diterangkan. Hanya dalam kitab Marxisme menerangkan sejelas mungkin bagaimana harta kekayaan itu muncul. Bas, halas, tiris. Jelas? Jelas tak? Jelas tak? Ada lagi cara lain harta kekayaan timbul. Kalau tergempak, tersumpah, menang loteri, itu pun lain cerita, itu pun harta kekayaan kumpul. Dan semua harta kekayaan, the wealth of the nation, lahirnya dengan ini. Tangan manusia is the labor force. Harta kekayaan di dalam dunia ini muncul bukan kerana dia bapa dia Tan Sri Datuk Sri Tun Sri Tan Tutan, tapi kerana buruh tenaga manusia. Di situ munculnya harta kekayaan, lebihan daripada excess value surplus of labor. Dari situ timbul harta wealth. The accumulation of wealth is a result of accumulating surplus value of labor. Bas, itu sejelas mungkin. Jadi kalau ada sesiapa yang dapat berhujah lebih jelas lagi tentang dari mana punca kekayaan itu, saya sanggup tukar mazhab dan bersunat sekali lagi. Okey, sekarang jelas. Sekarang kedua, it is philosophical. Either mind over matter or matter over mind. Selalunya orang yang bermimpi, orang maju ni pelik. Dia dapat ilmu pengetahuan melalui mimpi. Dia dapat mana belajar dari di silat dengan bermimpi. This is bullshit. Ilmu pengetahuan hanya datang dari tiga cara. Through experiment, melalui eksperimentasi, melalui kaji selidik, dan melalui pengalaman. Mimpi terserempak dapat ni semua tak ada ni. Tak ada. Itu bukan ilmu pengetahuan. Itu bukan ilmu. Tak masuk akal. Tak masuk akal dapat ilmu pengetahuan mimpi.
Saya mimpi lah dapat buat kereta. Thomas Alva Edison, pereka elektrisiti, dia tak dapat mimpi seperti Harudin. Dia main layang-layang, dia nampak electric power. He experimented with electricity. Graham Bell, dia tak mimpi dapat ilmu bagaimana dapat telefon. This is the reality. Jadi di sini hanya pandangan Marxis yang mengatakan dari mana ilmu pengetahuan itu dapat. Jadi inilah kekuatannya daripada pandangan orang kiri. Jelas. Ilmu pengetahuan, ekonomi. Jadi sekarang ini segala apa yang kita lakukan hari ini adalah hasil daripada the economic system. What is happening? Nilai ke, agama kita ke, cara kita pakai ke, baju kita, budi bahasa kita, semua ini adalah hasil daripada the economic system. The economic system itself is the foundations of our behavior, our morality, and how we act with one another as human person. Ini tidak boleh dinafikan. Kalau ada orang nafikan ini, dia dah mental. This is the fundamental. Ini fundamental philosophical idea dari mana ilmu datang, dari mana kekayaan datang, bagaimana kita sebagai manusia berfikir, berhujah. Semuanya ini dapat orang kata, oh politik ini tentang moral, tak boleh tengok konsert. Bullshit, is nothing untuk pergi ke konsert, tak boleh tengok. It's about economy. Hari-hari di parlimen, di semua kabar semua membincangkan tentang ekonomi. It is about economy. It is about economy. Sama ada sains TPA ke, FTPA ke, sama ada Syria Islam ke, sama ada Iran Islam. It's all about economy and wealth. And this is fundamental. Ini penting untuk dipahami. Ini penting untuk dipahami supaya jangan ada pula, oh ini kerana dia Syiah tak makan sotong, kerana dia gaduh di Syria, dia Syiah. No. It is about economy. It is about economy. Adalah tentang ekonomi, tentang perebutan kuasa-kuasa punca-punca ekonomi. That is fundamental. Kalau anak-anak PNM ni tak faham tentang fundamental ekonomi, lebih baik jangan jadi PNM, masuk dari IMK. Okey. Okey, juga masuk IMK, tak masuk muda nol lah. Nanti kena panggil Bangla pula, Bangla. Okey. Sekarang ini kita mendengar, kita lihat ya. Jadi the economic system is very important to understand. Untuk memahami itu, kita memahami bahawa economic system ini is the fundamental. Inilah yang fundamental sekali. Kita fundamental tadi kita tahu dari mana harta kekayaan sampai, dari mana pemikiran sampai, dan ini adalah. Jadi kalau kita dah tahu itu sekarang ini the state. Hari ini seperti saudara Anas katakan ini, kita ini adalah new colony. The empire, the big empire sekarang ini ialah United States of America, the Anglo-American Empire. But now the Anglo has almost collapsed. What is left now is the Empire of America. Kita ini telah sampai kepada tahap di mana globally ini kita didominasi oleh United States of America. 11 hari bulan ni, budak kita bernama Obama tu nak datang, jemput semua yang datang, kita jutu dia kat KLCC. Boleh? Kalau semua dah datang parti rakyat ni takkan tak menentang kapitalisme. Yang peliknya Ajas Manjo kan, yang peliknya di Malaysia ni, yang menentang sosialisme ni, yang menentang yang pro kapitalisme ni, orang miskin tau. Yang duduk kat sentul, tak benci lah sosialisme. Dia bukan ada harta pun. Apa pasal orang miskin? Tak ada harta pun. Oh, bukan main lah. Oh, parti paling lembu ni tak percaya agama. Tapi balik rumah tu kat setengah. Ini pelik. That's how the people that be cheated, they become so idiotic that they cannot go think straight. I'm not saying that think gay, but they cannot think straight. They cannot think straight. They cannot think straight. They cannot think straight because they all been molded. Karena fikiran dia telah bercelaru dan mereka tidak dapat melihat tentang sistem itu. Jadi sekarang ini kita lihat. Kita lihat telah tahu di mana itu. Jadi sekarang ini perbincangan. Dua perbezaan antara sistem kapitalis dan sistem sosialis. Kapitalis, kiblat dia, atau Blackstone dia, ialah keuntungan maksimal.
the maximization of profit. That is fundamental in the capitalist system. That is fundamental. If you miss that, you miss it all. Kapitalis cita-cita dia, kapitalis Melayu ke, kapitalis Islam ke, Arab ke, dia maximization of profit. Keuntungan maksimal. Orang berniaga nak untung, orang berniaga nak untung. Bas, halas, period. Itu dia. Di dalam sistem sosialis, bukan keuntungan maksimal yang menjadi tugu, menjadi kiblat dia. Ialah kesejahteraan awam. The benefits of the majority. That is the fundamental difference, the demarcation line, garis pemisah antara sosialis dan kapitalis. Kapitalis, keuntungan maksimal, sosialis untuk kebaikan umum. That is fundamental. You have to get that. You have to get. Tapi orang kata, oh, sistem sosialis tak dapat. The socialist is coming. This is the fundamental. Sekarang ini seperti kata anak kata, the crisis of capitalism have come to a level that is no longer able to help it itself. Mereka melakukan perang demi perang untuk menyelamatkan diri daripada the collapse of capitalism. Tapi tak apa, kita lihat. Okey, sekarang ini keuntungan maksimal ini adalah menjadi fundamental philosophy of capitalism. Jadi dia akan melakukan apa saja. Jadi yang kita lihat berlaku di Malaysia ini adalah pola-pola dan ciri-ciri daripada pecahan-pecahan daripada sistem ekonomi kapitalis. Saudara-saudari sekalian, saya nak bagi tahu sistem ekonomi kapitalis ini dia ada struktur, superstruktur dan infrastruktur. Superstruktur dia ada mahkamah, dia ada polis, dia ada kerja, dia ada parlimen, dia ada suara khabar, dia ada media. These are all part of the system. Part of the system. Part of the system. Mereka ini adalah sebahagian daripada sistem itu. Media dia ada, suara khabar dia ada, television dia ada, mahkamah dia ada, polis dia ada, askar dia ada, raja dia ada. These are the structure, the superstructure of the economic system capitalism. Ini struktur dia daripada dulu. 150 tahun dulu atau British City diperbaiki dan diperbaiki. Kita ini di dalam satu ilusi. We are in an illusion. Kita ini dalam ilusi mengatakan kalau kita mengambil bahagian di dalam parliamentary demokrasi ini, untung-untung kita dapat lebih dahulu, kita dapat memerintah. Bullshit. You will never do that. Dunia ni meletup 3 kali, ada lagi kau tak boleh menang. Parti Rakyat tak boleh menang, PSM tak boleh menang, PKR tak boleh menang, Pakatan Rakyat. It is about the system. Seperti kata, it is the system. The system is perfected. The capitalist system dalam dunia ketiga ini perfected already. There is the raja, mahkamah, undang-undang, media, utusan Melayu, berita harian, TV3, TV8, TV9, TV Rumah, TV Nik, Harun Nik Abdul, semua itu part of the system. They are part of the system. So they play the game. Imam Masjid Negara, Mufti Perlis, Mufti Kedah, Mufti Johor, Mufti Pantai, all part of the system to maintain the capitalist system. To maintain the capitalist system. So capitalist system is very powerful. Apa yang saya lakukan ini, persekolahan ini, ialah untuk memecahkan daripada kebongsaian fikrah. Banyak di Malaysia ni bonsai. Tahu tak bunga bonsai tu? Dah paku, dalam pasu tu akar tu pusing-pusing situ je. Tidak dapat melihat lebih dahulu. So sekolah yang diadakan oleh PRMC ke-7 ini, which is very good, is to break up the bonsification of the minds of the Malay, particularly Malay. Melayu ni slow sekali. Mereka lambat sekali berfikir. 1962 apa tu? Parti PAS menyokong diadakan ISA. Sejarah Parti PAS tu menyokong ISA itu 1962 sehinggalah 5 tahun dulu apabila ramai ahli-ahli PAS ditangkap, termasuk masa kawan saya. Baru dia